To be honest, it's quite stressful lah. Bella tidak akan keluar untuk memberi kenyataan tanpa usul periksa. Harapan saya adalah supaya tidak sampai lagi bertimbul masalah apa-apa di tempat kerja. So itu saya serahkanlah kepada dia sama ada dia nak keluar dengan kenyataan ataupun tidak. Bila terjadi macam ni, saya akan duduk sekali dengan wife, dan bila saya sendiri pun saya akan where it went wrong. Adakah cara saya melayan ataupun cara saya bercakap ataupun apa. Saya rasa disebabkan lalai untuk menjaga iktilat mungkin, ataupun masa awal-awal tu kita sebab kita tak ada script reading. Untuk job ni kita tak ada script reading, kita tak ada apa, so kita jumpa terus dekat set. So masa first day shoot tu pun adalah juga macam macam tak okey kan, sini macam tak okey, saya rasa tak okey, kita buat balik kita buat. So we had to sit down, dan kita dekat situ permulaan macam mana kita nak bincang apa semua. So I think untuk Alif, I'll be more careful lah. I'll be more careful and more situationally aware, insyaAllah, from now onwards until di masa hadapan, insyaAllah. So dalam kehidupan ni, kadang-kadang dalam 10 perkara yang baik yang kita pernah buat, satu saja perkara tak baik, orang akan cakap pasal satu tu lama. Orang mungkin boleh lupa 9 perkara yang baik tu. Tapi untuk Alif, it's okay sebab tentang berhubung ke tidak, sebab kita akan berjumpa each other on set. Selepas benda tu kita ada berjumpa on set, tetapi tidaklah banyak sangat kita bercakap dah, understandably, sebab benda ni is quite heavy thing for all of us. InsyaAllah benda ni bukan gimmick, kerana saya pun, saya rasa dari pihak production dan juga saya sendiri sebagai seorang pelakon, saya rasa even in the future kalau ada apa-apa yang contoh kita perlu buat gimmick untuk menaikkan sesuatu drama ke ataupun karya, Alif takkan setuju untuk buatlah, kerana saya menghadirkan diri pada hari ini atas mempromosikanlah drama terbaruku Akad Kau Dengan Bismillah ni, yang akan tayang 6 hari bulan 2 insyaAllah. Dan sekarang ni berbaki lagi, saya rasa tak silap, lagi 24-25 hari kalau saya tak silap. Saya ada wakil producer saya kat sini juga, boleh tanya dekat Farid lah. Dalam 24-25 hari lagi insyaAllah, dekat dengan sebulan lagi lah insyaAllah. 28 episod untuk Slot Akasia. Okey, cerita ni dia daripada episod 1, dia menceritakan tentang macam mana konflik dua watak ni, di mana ada satu konflik yang besar terjadi dan dia orang terpisah selama 5 tahun. Selama 5 tahun dia orang terpisah. Dan selepas tu hero ni macam mana dia cuba untuk mendapatkan semula hero ini dengan macam-macam cara. Jadi kat tengah-tengah tu dia ada masa di mana dia orang dapat lamaran tu diterima dan diorang berkahwin, tapi dalam perkahwinan tu pun adalah masalah-masalah dari apa semua. So dia ada fasa graf di mana dia ada stressful, lepas tu dia ada sweet moments, lepas tu dia ada ups and downs. So kita berbaki scene-scene yang belah tengah-tengah sampai ke belakang. Sukar tak watak ni untuk Ali? Sukar ke tidak? Alhamdulillah, tak adalah kata terlalu senang ataupun terlalu susah, tak ada, Alhamdulillah. Cuma saya rasa disebabkan perwatakan untuk genre romantic comedy ni, the challenge is macam mana kita nak buat watak romantic rom-com ni berbeza dengan watak rom-com yang lain. Kerana rom-com ni dia satu naskah yang agak light dan ringan. Bukanlah kata ringan apa, dia easy for people to watch. Jadi kadang-kadang kita senang fall into the hole of just playing similar characters. Macam sebelum ni saya bawa Cina Buta pun romantic comedy juga. Jodohku Baby Sister pun juga romantic comedy juga. Jadi challenge untuk Alif adalah macam mana Alif nak cuba mewarnai karakter Luth Mikael ni yang Alif pegang dalam Akad Kau Dengan Bismillah ni dengan sebaiknya, tanpa dia jadi seakan-akan dengan karakter-karakter lain. I think that's a whole challenge for me lah. Dan Alhamdulillah dengan bawa arahan Abang Osman Ali, Abang Man dan juga the team, diorang banyak memberi input lah. Okey Alif, mungkin cara percakapan ni macam ni, mungkin untuk scene macam ni kita punya cara you cakap macam ni ke apa, to make it a bit different. Sebab daripada saya first meeting dengan Abang Osman kata saya nak cuba dapatkan watak Luth Mikael ni lain daripada romantic comedy yang awak pernah bawa dulu, supaya orang tak nampak dia macam sama je lah. So I think the challenge is that lah. Kali pertama, daripada awal saya rasa kita lebih banyakkan open communication dari segi perbincangan watak. Daripada first photoshoot, lepas tu kita pergi on the first few days on set tu, kita banyak macam mana kita nak find the tune dari segi
the delivery apa semua, something like that lah. Macam dia akan cakap, okay, mungkin Abang Man pun akan cakap, okay, cuba you try rehearse in dialogue and then see, okay, maybe kat sini boleh tukar sikit. So I think the most part how we try to get our chemistry is more on communication. Dari segi communicating what should be done to get the characters alive. Pengalaman berlakon dengan Sofia, first few, throughout lah sampai sekarang. Sekarang kita masih lagi berbaki sebulan macam tadi Alif kata. Tapi initially masa kita kerja pun tak adalah macam kata dia menolak ideas daripada Abang Man ke ataupun daripada siapa. Tak adalah isu yang macam kita dari segi saya tak nak, kenapa saya nak kena buat macam ni, kenapa saya nak kena cakap macam tu, delivery line ni, kenapa saya tak ada. So far tak pernah ada macam tu. So far I think working experience daripada awal it's fine lah dari segi sudut pekerjaan. Cuma just recently je lah disebabkannya lah macam kita tahu the whole thing that is surrounding this drama and the issues that is arising. I think kat situ dia dah ada nampak macam, bukan nampak ada masalah, cuma we're just less communication. Tapi saya rasa benda tu tak ada masalah sebab kita dah tahu dah karakter masing-masing macam mana, dan to stay professional in finishing our job lah. Saya pun tak tahu hari ni dia tak ada. Sebab saya tak datang daripada set tadi. Anything yang berkenaan macam-macam apa-apa, I think to cross check you can also ask Sofia. Sebab for me masa first kerja sampai sekarang memang tak adalah isu pergaduhan dari segi kita nak bekerja tu macam kenapa you nak kena cakap I punya karakter kena buat macam ni. Tak ada, dari sudut tu memang tak ada. Sebenarnya Sofia memberikan komitmen sepenuhnya dan mudah memberi keserasian itu padu dengan Alif. I could say that lah. Tapi kali pertama bergandingan, tiba-tiba dah timbul macam-macam cerita, isu. Apa komen Alif? Apa komen Alif tentang apa? Yalah, kita pun tahu lah. Sebab tu dia quite a very broad question. Sebab apa? Stres tak Alif bila insiden yang baru-baru ni berlaku dan nak habiskan baki lagi? I think to be honest, it's quite stressful lah. Untuk Alif macam ni lah, untuk menghormati apa yang isteri Alif dah pun, I think all the media friends have berjumpa dengan my wife untuk bertanyakan tentang my wife have given her statements and everything, and I think my wife will never say something out of suka-suka lah nak buat. I think she doesn't need that, she doesn't like it anyway. She doesn't like all this unnecessary punya topik that is being thrown around. So untuk Alif, demi menghormati apa yang isteri Alif cakap apa semua, Alif tak nak nanti bila kita cakap terlebih-lebih tentang perkara-perkara macam ini, salah tafsir dia nanti jadi bercanggah dengan apa yang my wife has said lah. So I think what I can combine on this is no one expected it to be sampai jadi macam ini, even myself. So Alif rasa dekat sini adalah satu teguran untuk Alif juga, kerana ialah dalam menjalani pergambaran drama dan dalam kita menjalankan pekerjaan kita ni, kadang-kadang kita lupa lalai dan kita lupa nak jaga iktilat kita, nak apa semua benda ni. Alif rasa the way I take it personally is this is just a very stern teguran lah yang Allah Ta'ala bagi kepada Alif, kerana ini adalah Alif sangat bersyukur selepas habis GV Alif dapat beberapa tawaran lakonan dan sebagainya, and I'm very thankful. Tapi di dalam benda tu pun ada ujian. Alif pernah cakap benda ni sewaktu GV. So when I watch back the interview, it reminds me back again that setiap benda yang baik pun akan boleh jadi ujian kalau kita tak pandai jaga. So this is one of it lah. So I think my mission now is just to finish what I have been contracted to do dengan sehabis baik, be professional about it. Dan saya harap juga seluruh production dan everyone that is involved, walaupun ialah it's quite stressful for everybody, we just get to finish this series the best we can and move on from that lah, insyaAllah. Tahu tak pasal gosip you dan Sofia? I mean, of course. Tahu. Yeah. Dan adakah you juga tahu yang ada pelakon wanita yang message your wife memberitahu yang you suka, dia suka pada you? That one after Bella told me about it, I got to know about it. You tanya tak dengan bila you tahu heroine you tanya tak siapa? Dia ada feeling kat you rasa macam mana waktu tu as a co-star? I mean, macam nak kata, I got to know it from my wife. So I think to avoid friction apabila bekerja ke, possible potential friction ke apabila bekerja apa, saya rasa kita tak banyak bercakap tentang benda ni lah. Sebab tak bercakap tentang benda ni dekat tempat kerja. Sebab I think
it would be unfair to the production also if let's say disebabkan benda-benda di luar daripada tempat kerja ataupun apa-apa ura-ura yang di luar daripada tempat kerja, kita terbawa-bawa di dalam tempat kerja. So benda tu kalau sampai ter-affect pekerjaan, it would be unfair sebab we are contracted to do our job as the characters. So Alif rasa I didn't have a lot of conversations ataupun discussions about this lah on set. Macam nak kata kejut ke macam mana? Ada timbul rasa kesal tak? Ada. Definitely. Macam saya katakan tadi lah, apa yang dikatakan oleh isteri saya, dia tidak akan keluarkan cakap dengan rakan-rakan media benda-benda yang just for nothing, you know. So and then we had our own discussion at home, macam Bella kata, kita telah berbincang secara matang macam mana kita learn from this, macam mana saya learn from this, and how do we move on from this, you know, untuk perbaiki apa yang boleh diperbaiki dan sebagainya, macam mana kita nak have a better communication and understanding of each other and everything, and what she likes and what she doesn't like, and apa benda-benda yang dia boleh tolerate, apa yang tak boleh tolerate. So we have had that private discussion between me and my wife, and I think insyaAllah lah, I think for now Alif rasa Alif just nak habiskan tugasan Alif. The reason why I'm here today is because I respect all my media friends, and we are here for Ku Akad Kau Dengan Bismillah. But I completely understand semua rakan-rakan media of course nak ulasan tentang apa yang mungkin diperkatakan lebih daripada drama ni. Cuma saya nak cuba insyaAllah selepas hari ni dengan kehadiran Alif dekat sini untuk cuba menjawab apa persoalan-persoalan tentang drama dan juga mungkin sedikit tentang perkara yang surrounding it. Harapan Alif adalah I just get to move on, we all get to move on from this, and also finish what we need to finish lah, insyaAllah. Alif, berdasarkan kenyataan Bella kan, saya rasa masih lagi tergantung wanita itu adakah Sofia ataupun pelakon lain? Okay, Alif tak tahu macam mana macam mana. Alif rasa selagi benda tu tak clear, orang akan terus speculate, dan benda pun tak bagus juga kalau Sofia, kalau bukan dia secara langsung betul memalukan dia. So penjelasan benda ini akan berpanjangan juga kalau kita end here, sebagai orang yang antara menjadi punca lah pada apa yang berlaku. Okay, sebab Alif rasa without having to say it pun, Alif tengah buat satu drama saja sekarang ni. Alif tak ada buat 2-3 drama. So Alif tengah fokus kepada satu drama ni, dan heroin Alif ada satu je lah untuk yang memegang watak heroin untuk cerita ni. So I think without having to say it pun, I think everyone would probably have understood lah. Untuk saya nak cakap nama ke apa macam mana, sebab isteri saya pun tak cakap nama, and I think everyone already kinda understood and know. So Alif rasa let's just leave it at that lah. Alif faham keadaan Bella mungkin sekarang tengah fragile kan, so you sebagai suami di rumah tu bagaimana untuk menangani masalah ini? Okay, Alif rasa Alhamdulillah we are being very, very open, and my wife has been very she's different from who she was previously. Alhamdulillah, she's much more mature, and she can sit down and actually bagi tahu macam ni, and be rational about things lah. So untuk Alif, I know it's a very fragile moment for her as well. So Alif banyak luangkan masa untuk sentiasa communicate. Sebab apa? Alif rasa dalam keadaan macam ni, dia ada banyak ruang di mana orang-orang lain yang mungkin tidak ada pun dekat dalam circle tu, tidak ada pun dekat dalam tempat kerja ataupun apa, yang akan masuk macam cakap-cakap itu, cakap-cakap ni, and sometimes benda tu in a very fragile moment, it could be very dangerous lah. Takut benda tu macam, you know, orang cakap, oh tak, Bella macam ni. So Alif rasa untuk cuba menangani benda tu, Alif lebih banyak luang masa dengan wife untuk sentiasa, jadi apa-apa dia tahu dia ada someone to share it. Yang cuba tengok orang cakap macam ni, cuba orang macam ni. So I think it's a lot more of spending more time to let her know that, you know, I'm always around, and I'm always there to answer anything yang mungkin yang menjadi muskil bagi orang rumah saya. Sebenarnya Alif menafikan apa yang spekulasi yang kaitkan dengan Alif tu. Macam mana? Maksudnya Alif tak rasa yang Alif ada hubungan dengan pelakon itu. Macam ni, untuk Alif nak kata, I will never be here and say something that contradicts to what my wife has said. I'll never do that. Let's just get that clear on the record lah.
Saya takkan duduk sini dan kata something yang nanti bila disalah tafsir, orang akan cakap kenapa berjanggal dengan apa yang wife dia cakap. Because that is being disrespectful to my wife, and also it's something that I would never think about doing lah. Sebab macam saya kata tadi, Bella tidak akan keluar untuk memberi kenyataan tanpa usul periksa. Tentang pengakuan pelakon itu pula apabila memberitahu dan suka pada suami orang. Adakah dia berasa itu sekadar gurauan ataupun saya tak pernah saya tak ada, macam saya kata tadi, dekat tempat kerja saya tak ada berbincang lah tentang perkara-perkara yang sebegini dengan harapan ia tidak akan menjejas lakonan ke macam mana. So untuk Alif, I don't have any discussion dengan dia dekat set mengenai apa yang telah diberkatakan dan sebagainya. So I only have a private mature discussion with my wife, and I think benda tu sudah memadai. Kerana apa? Alif rasa perkara ni, what I'm trying to do now is to have a discussion with my wife and understanding with my wife, and also how we move forward from this. Sebab kalau kita go into detail, I think it's not doing good to anybody. But I think my wife has said her piece, she has said what she needed to say, dan saya tidak ada apa-apa benda yang saya go against pun apa yang wife saya cakap. Dan saya rasa sekadar itulah. Kalau kita nak cakap cerita tentang apa lebih-lebihnya, where it went wrong, apa semua kita nak go into detail, maka benda tu dia tidak akan melakukan apa-apa kebaikan. Dia akan lagi timbulkan banyak lagi spekulasi, dan benda tu akan be pressurizing for my wife terutamanya, dan juga all of us yang masih ada saki-baki untuk lakonan. So I hope that we don't have to go into the details of what went wrong. Cuma saya rasa yang mana yang ada di dalam circle yang terlibat, maka dekat situlah kita mencari kat mana kesilap-silapnya dan kat mana apa yang kita boleh lakukan untuk move forward, insyaAllah. Alif, Bella sudah keluarkan kenyataan, Alif sudah keluarkan kenyataan. Adakah Alif mengharapkan pelakon wanita itu juga keluarkan kenyataan untuk menjernihkan keadaan? I mean, I cannot force anybody to do anything. I cannot tell people to do anything lah untuk Alif. Tapi Alif harapkan tak, bukan anak suruh paksa dia, you mengharapkan tak yang supaya bila keluar dari mulut dia, at least dia boleh melegakan hati you, melegakan hati I think melegakan hati semua. Yeah, I think untuk saya serahkan kepada dia juga, sama ada dia nak buat kenyataan ataupun tidak, saya serahkan kepada dia lah. Sebab untuk saya, I think this is quite a very fragile situation di mana kita nak kena habiskan apa tanggungjawab yang kita masih ada saki-baki ni, dan saya tak nak nanti harapan saya adalah supaya tidak sampai lagi bertimbul masalah apa-apa di tempat kerja. So itu saya serahkanlah kepada dia, sama ada dia nak keluar dengan kenyataan ataupun tidak. Okay, Bella ada cakap dia perasan miss call dekat handphone you, dan lepas dia check nombor tu ialah nombor perempuan tersebut. Okay, I nak tanya, you sedar tak tujuan apabila seorang wanita lain yang bukan ada hubungan dengan you selalu call you sedar tak tujuan tu in the first place? Lepas tu, adakah macam you sedar cara layanan you, mungkin you tak sedar you buatkan seorang wanita tu macam boleh terajak suka dengan you? Wallahualam. Sebenarnya itulah macam saya kata tadi, to just hopefully simplify, but at the same time to answer your question. Saya rasa benda ni adalah teguran untuk saya juga, untuk reflect on myself also, where it went wrong. Bila terjadi macam ni, saya akan duduk sekali dengan wife, dan bila saya sendiri pun saya akan where it went wrong. Adakah cara saya melayan ataupun cara saya bercakap ataupun apa, dan I think semua sedia maklum bahawa sini saya ni sudah berkahwin, dan juga this co-star of mine pun dia ada dia punya own status dia, her own status lah. So I think for the most part, I think saya rasa disebabkan lalai untuk menjaga iktilat mungkin, ataupun masa awal-awal tu kita sebab kita tak ada script reading untuk job ni, kita tak ada script reading, kita tak ada apa, so kita jumpa terus dekat set. So masa first day shoot tu pun adalah juga macam macam tak okey kan, sini macam tak okey, saya tak okey, kita buat balik kita buat. So we had to sit down, dan kita dekat situ permulaan macam mana kita nak bincang apa semua. So I think untuk Alif, I will be more careful lah. I will be more careful and more situationally aware, insyaAllah, from now onwards until di masa hadapan, insyaAllah, supaya dapat mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini lah, insyaAllah. Alif, bila benda mesti terjadi, even it's not fault,
people ada setengah yang macam keep put the blame on you still, they only say Alif. Understandably. So bagi you sendiri macam mana? Untuk Alif, what's more important adalah saya memahami sekarang ni di mana era orang ramai, orang awam dan juga para netizen, mereka banyak memberi pendapat, memberikan apa yang mereka rasa betul dan tidak betul. Seperti Alif katakan, pendapat, nama pun pendapat. Jadi pendapat tu adalah sama ada ia itu betul dan tidak betul. Tak ada orang boleh kata apa-apa sebab dia pendapat. Macam contoh Amy ada pendapat, abang ada pendapat, tapi itu hanya pendapat. So untuk Alif, yang lebih penting adalah untuk Alif sendiri, macam mana Alif boleh perbaiki. Sebab apa saja benda yang kita lalui kan, baik ataupun buruk, the more important thing is how we as the person individual, macam mana kita nak look at it and perbaiki. Kalau ada silap kat mana-mana, macam ni kita nak perbaiki benda tu. I think that's more important rather than Alif nak fikir macam orang akan mengata apa atau, sebab whatever it is, people are still going to have their own opinion, and I respect everyone's opinion. Everyone is entitled to their own opinion, so it's with everyone else lah. So untuk Alif tak ada kata macam pendapat kau salah, pendapat kau salah, sebab daripada dulu Alif bertanding pun ada orang ada pendapat masing-masing. Jadi pada Alif tak fokus kepada apa yang orang rasa betul ataupun tidak betul dari segi pendapat. Sepatut ini. Sebab yang melalui ini kita, dan yang paling lebih penting adalah macam mana kita nak perbaiki untuk diri kita. So with this whole thing, more important for me is how I move forward, bettering myself. Macam kat mana silap dia, macam mana saya boleh perbaiki, macam tu lah. Rasa suka kat perjalanan itu to be a better, tapi on the way di sini tu ada je yang orang masih ragu-ragu. Untuk Alif, dulu pun Umi pernah cakap dengan Alif lah, dalam kehidupan ni kadang-kadang dalam 10 perkara yang baik yang kita pernah buat, satu saja perkara tak baik, orang akan cakap pasal satu tu lama, orang mungkin boleh lupa 9 perkara yang baik. Tetapi untuk Alif, it's okay, sebab more importantly, apa yang Alif cuba buat dari segi kebaikan tu, kita kena betulkan niat lah, benda ni adalah lillahi ta'ala. Jadi kita tak kisah pun kalau orang lupa ke tak ke, yang penting Allah tahu. Percubaan tu yang Alif tengah cuba buat is not easy. I think no one told me it's going to be easy, it's going to be difficult, and I'm always learning to better myself every day. So it's a process lah. Benda ni hari-hari kita nak kena perbaiki diri hari-hari. So it's not an easy fit. So lagi-lagi di dalam bidang yang kita bekerja ni, maka banyak mata memandang, banyak orang yang akan mungkin ada dia punya pendapat dan sebagainya yang boleh menjejaskan mindset dan sebagainya. So benda tu it's not easy. I wouldn't say it's very difficult, but it's not easy. But I'm trying lah. Dan saya pun bersyukur kerana ada juga orang yang mendoa-doakan untuk saya dan juga untuk seluruh set ni, untuk rumah tangga saya dan sebagainya. So I think dengan doa dan sokongan dan kata-kata semangat daripada semua, plus our own analysis on how we can better ourselves, hopefully I hope to move on from this a better person, insyaAllah. Okay, satu soalan terakhir. Selepas pendedahan tersebut, adakah awak ada menghubungi Sofia? Ataupun Sofia masih lagi menghubungi awak? Dan satu lagi, adakah awak, seperti yang Bella katakan, tidak akan berlaku lagi dengan Sofia? Tentang berhubung ke tidak, sebab kita akan berjumpa each other on set. Selepas benda tu kita ada berjumpa on set, tetapi tidaklah banyak sangat kita bercakap dah, understandably, sebab benda ni is quite heavy thing for all of us. Saya pun tak ada nak approach untuk discussion, dia pun tak ada nak approach untuk discussion, sebab I think it's a moment where we are trying to focus on our work lah, especially when it's on set. Kerana kita sekarang ni buat masa sekarang ni, hari-hari kita dekat set pun kita punya scenes ada sampai, it's a lengthy work period. So I hope that answers the question. Di mana kita dah tak ada hubungi lagi, message ke call macam seperti tak ada dah. Tak ada. Dan apa tadi, sorry, second. Takkan berlaku lagi dah dengan Sofia? I think my wife ada bagi tahu lah. Kan dia kata apa, Bella kata dia dah berbincang dan tidak akan benarkan lagi awak untuk berlaku. So saya rasa untuk menghormati, I think my wife just wants the best for me. I mean, tidak ada isteri-isteri yang mungkin yang tak baik untuk husband dia. So I mean I understand, I look at bigger picture lah. Kalau dulu mungkin kita rasa ini kan kerja, kenapa? Tapi I think apabila my wife have already said what she did, she said about this issue tentang berlakon bersama lagi, saya rasa saya
saya setuju dan perkara tu saya look at the positive side. She's just looking out for the best for me lah, insyaAllah. Alif terbuka tak kalau Bella menemani Alif? Boleh, insyaAllah. InsyaAllah, sebab apa? Saya rasa kalau itu yang dapat memberikan Bella period untuk dia lebih rasa selamat, percaya, confident, dan insyaAllah saya tak ada masalah, insyaAllah. Thank you so much. Sorry. Ada orang cakap semua ni gimmick. So mungkin you boleh explain. Oh, insyaAllah benda ni bukan gimmick, kerana saya pun, saya rasa dari pihak production dan juga saya sendiri sebagai seorang pelakon, saya rasa even in the future kalau ada apa-apa yang contoh kita perlu buat gimmick untuk menaikkan sesuatu drama ataupun karya, Alif takkan setuju untuk buatlah, kerana semoga karya ni dapat naik dengan disebabkan naskah tersebut, instead of kita nak kena buat gimmick-gimmick ini. So from what I can say, this is not anything with regard to marketing. Benda ni bukan benda yang happy pun untuk siapa-siapa, termasuk saya juga. So it's not a marketing gimmick. It has nothing to do with gimmick ataupun sengaja saja nak buat kecoh, tapi it's just something that had happened, and I hope to move on from this a better person, insyaAllah. Okay. Thank you so much. Thank you so much, bang. Thank you. This is how we do this. In one way I'm yours. In one way you're a stranger.